halaman tu masih boleh on. Okey. Nampak tak paparan ni? Nampak Okey, relax je. Tajuk ni mudah. Dengar je Mama Z terang. Dan dia sangat-sangat mudah. Okey, so untuk PSPM nanti, untuk PSPM yang kedua nanti, soalan yang keluar adalah chapter 1, chapter 2, chapter 3. Okey, kemudian chapter 11, chapter 10, chapter 9. 6 tajuk ni saja yang keluar exam. 6 tajuk ni yang keluar exam. Jadi sebab itu awak tengok Mama Z bincang 1, 2, 3 ni detail soalan pasir, detail. Kemudian walaupun kuliah awak masuk tajuk 5, Mama Z tak buat tutur tajuk 5. Mama Z tak terus masuk tajuk 6. Tajuk 4 Mama Z tak bincang secara serius, 5 pun tak bincang secara serius, 6 pun tidak, 7 pun tidak, 8 pun tidak. Sebab tajuk ni tak masuk exam. Okey. So, biar dahulu tajuk 5 ni cikgu kuliah handle. 5 cikgu kuliah handle. Nombor 4 ni Mama Z dah handle untuk tugasan. 4, 5 tugasan. Okey, sebenarnya tajuk 6, 7, 8 adalah tugasan juga. 6, 7, 8 adalah tugasan dan akan keluar juga dalam UPS, sebab itu dia tak keluar exam final. Jadi hari ni Mama Z nak mulakan dengan benda yang enjoy ni. Benda ni enjoy sangat-sangat kerana dia mudah. Tajuk tu dia mudah dan Mama Z akan ajar dalam tempoh yang pendek sahaja. 2 tajuk kat belakang ni dalam tempoh yang singkat saja, sekitar sejam atau 2 jam kita akan beres. Okey, so kita tengok kat sini perkara yang penting di sini. Yang pertama, awak dah belajar dekat sekolah. Kalau dah belajar lah, kalau belum belajar kita terang kat sini. Index number. Yang kedua, unweighted index number. Dan yang ketiga, 11.3 ni ialah weighted index number. Ada 3 subtopik saja. Dan untuk tajuk ini, selain daripada sebab dia tak keluar soalan UPS, so soalan konsep dia tak boleh tanyalah. Katakan kita tak faham maksud indeks tu, tak apalah. Dia tak tanya peringkat yang mudah. So kat sini sebenarnya apabila kita cerita tentang indeks ni, dia ceritakan tentang kita nak tengok perubahan, mungkin sebarang perubahan. Dia ada 2, perubahan dari segi harga ataupun perubahan dari segi kuantiti. Siapa yang buat jualan dia tahu. Siapa yang jual, contohnya jual ubat gigi, dia tahu bulan ni ubat gigi berapa dia jual. Tiba-tiba bulan depan tengok-tengok jualan merosot. Jadi dia nak kaji berapakah indeks kemerosotan tu. Dia nak kaji. Sama juga dengan harga. Kalau dia jual harga nasi lemak tu RM1, kan, dia nak buat perbandingan. Kalau dia jual RM1, RM RM1 sebungkus nasi lemak, dia dapati jualannya mencecah 800 bungkus, contoh. Apabila dia menaikkan harga nasi lemak daripada RM1 kepada RM1.50, dia dapati jualannya merosot sebanyak 500. Jadi proses perbandingan ni sama ada dari segi harga dengan kuantiti ni, kita belajar sebagai indeks. Dan indeks tiada unit. Contohnya kalau awak buat 500 per dengan 800. Cuba dapat berapa? Darab dengan 100. Dapat berapa? Seorang kira. Sementara Mama Z ambil kalkulator. Selalu lupa kalkulator. Kira dulu. Dapat berapa untuk Mama Z? Okey, sekejap sabar. Kalau Mama Z terputus, bagi tahu sebab line kita ni sekarang KMKT ni salji turun dah.
So tadi kita buat 5/8 lah, sebab kalau Mama Z nak cepat kan, darab dengan 100. So awak dapat 62.5. Jangan buat 100% sebab kita bukan darab 100%, kita darab 100 saja. Oleh kerana nilai ni tidak sampai 100, kurang daripada 100, kita panggil dia quantity decrease. Macam tu. Berapa persen tu. Daripada ni, kita tolak dengan 100. Berapa tak cukup? Yang tak cukup tu 37.5% compare to the base year. Itu nanti Mama Z akan ajar lah. Itu dari segi kita tengok berlaku pengurangan jualan daripada 800 bulan lepas, bulan ni tengok-tengok 500. Jadi kita nak belajar benda-benda gini. Berapa persen yang merosot? Kalau dia nilainya meningkat, berapa persen yang meningkat? Okey. So, seterusnya. Okey, ini contoh saja. Okey, seterusnya, an index number is a number that express the relative change in price and quantity or value compared to the base period. Dia mesti melibatkan masa lah. Okay. So, the index number measure how much a variable change over time. Dan Mama Z nak ingatkan di sini bahawa kalau awak dapat jawapan, contohnya awak dapat 70, awak cuma tulis jawapannya 70 saja. Awak tak boleh tambah peratus ke, tak boleh tambah unit kuasa 2 ke, tak boleh. Sebab indeks ni adalah perbandingan bilangan. Okay, dia cuma nombor sahaja. Okay, terdapat dua yang biasa kita kira sebagai indeks ni. Yang pertama, okay, kita kenali sebagai price index. Yang Mama Z buat tadi, quantity index, sebab Mama Z compare quantity. Kalau pelajar nak compare price pun boleh tadi. Price sama dengan RM1.05 tolak dengan per dengan RM1 darab dengan 100. Kita tengok. Kita kira 1.5 bahagi dengan RM1 darab dengan 100. So kita dapati nilai kita 150. Lebih tak pada 100? Nilai kita lebih tak pada 100? Lebih, Mak. Lebih. Jadi kalau lebih, oleh kerana kita bandingkan tentang harga, kita akan kata the price increase by 50% compared to the base year. So ada dua benda yang boleh kita compare. Mama dah tunjuk dua-dua, price dengan quantity. Okey, 3 perkara penting. Okey, faktor ada 3 kat sini. Yang pertama, number of item. Yang kedua, kita kena tahu base year. Yang ketiga, kita kena tahu pemberat. Akan diberitahu dalam soalan. Okey, setakat yang Mama Z ajar, tajuk 11.1, tidak akan ada soalan yang akan keluar. 11.1, tidak ada soalan yang akan keluar. Itu adalah mukadimah baru. Okey, Mama Z masuk tajuk 11.2. Tak payah tanya dah. Tapi tak ada lagi soalan dia. Okey, Mama Z perkenalkan dahulu. Yang pertama, tanda. Kalau dia buat P not, dengar tak Menteri bila Menteri Kesihatan duk sebut R0, benda ni lah. P not, untuk pelajar akaun kita akan guna P not, merujuk kepada harga pada tahun asas. Kalau disebut P1, dia merujuk kepada tahun semasa. Sama juga dengan Q1, kalau ada 1 ni maksudnya current year.
Kalau ada not, maksudnya base ya. Sebab itu dalam pengiraan, walaupun dari segi virus COVID ni, dia guna R0 untuk membandingkan nilai sebelum dengan nilai selepas. Kita akan gunakan 4 benda ni lah. Okey, so yang pertama, Mama Z nak bagi tahu rumus diberi semasa exam. Okay, rumus diberi semasa exam. Tapi sekarang kita salin dululah yang mana tak ada nota lagi kan. Sebab ada pelajar dia tak print lagi nota. Tambah pula tajuk akhir ni. Ambak lagi dia royak. Tapi Mama Z ni lain sikit. Mama Z akan pikul dulu yang nak exam. Okey, Mama Z nak ambil masa awak ada line kat rumah ni nak ajar benda penting. Jadi awak kena ambil kesempatan ni. Jangan malah, jangan jadi kohor tidur. Ambil kesempatan ada line, comel rumah. Cikgu kita ngajar, kita save molek-molek. Nanti sebelum mari, download dulu. Okey, untuk unweighted index number, dia ada part dia. A, B, C, D. Ada part. Sekejap. Ada ne. Okey, ada ne. Dan ke-6 ni, dia bagi rumus. Okey, dia bagi tajuk dia kat depan ni. Contohnya, Simple Relative Price Index. Simbolnya I dia. Tapi kalau dia cerita tentang price, kita akan tengok di atas ni adalah P1 over P0 darab 100. Mama Z nak ingatkan lagi sekali ni. Ni darab 100. Pelajar semua buat darab 100%. Siapa buat peratus ni jadi salah. Jangan buat. Okey, kalau dia bercerita tentang kuantiti, awak akan pastikan di sini adalah Q. Q1, Q0. Okey, itu kalau dia tanya tentang relative. Kalau dia tanya tentang aggregate ni maksudnya tambah. Maksudnya awak kena tambah semua harga P1, tambah semua harga P1, perkan dengan semua harga P0 darab 100. Itu kalau aggregate price. Kalau aggregate quantity, kita tambah semua kuantiti Q1 bahagikan dengan semua kuantiti Q0. Okey, itu kalau simple aggregate. Okey. Kalau dia tanya tentang average, average, kita tak tertukar rumus nanti sebab rumus bagi. Average adalah kita akan ada proses bahagi kat sini. Cuma Mama Z nak ingatkan, di atas ni simbol jumlah ada 2. Maksudnya pelajar tambah yang atas ni contohnya 30 guni beras tambah 20 guni beras tambah dengan 10 guni beras. Yang ini pula 50 guni beras tambah dengan 10 guni beras tambah dengan 5. Itu untuk yang atas ni. Itu maksud tambah atas dan bawah. Tetapi untuk yang ini, tengok betul-betul ramai sini kita yang salah. Apabila jumlah ni ada satu je. Okay, jumlah ni ada satu saja bermaksud 1/3 mula-mula. Sebab Mama Z ada 3 baris. So, 2, 3. Kemudian, tambah yang biru ni bermaksud, mula-mula Mama Z kena buat 30/50. Sebab dia menambah nilai ratio. Ini sebenarnya ratio ni. P1, P0 ratio. Jadi 30/50. Tambah 20/10. Tambah 10/5. Itu yang dimaksudkan. Yang di atas ni ada 2 tanda summation. Kita tambah berasingan yang atas dengan yang bawah. Tapi untuk yang average,
kita menambah nisbah nilai. Kita menambah nisbah nilai. Ni adalah nisbah, ni adalah nisbah, ni pun adalah nisbah. Dan kemudian kita tambah. Itu maksud dia. Kemudian darab dengan 100. Kebanyakan pelajar dia tertukar untuk rumus E dengan F. Okay, ada soalan tak sampai situ? Ada soalan tak? Kita buat contoh lagi baru tengah teori. Tak ada. Habis dah lah. Tajuk 11.2. Nak habis dah tajuk. Nak habis dah tajuk awak. Mama nak buat latihan dulu dah. Ni Mama host semesta ni. Host semesta nak buat latihan dulu. Okay, ready. Okay, ready. Rujuk example 1. Ready dah? Soalan ini soalan dia. Kita akan jawab soalan based apa yang kita dah belajar dah. Rumus pun Mama Z pun tak ingat. Sebab UV. Okey, dia kata dia bagi jenis beras. Tahun 2015, tahun 2020. The above table show the price for per kg and quantity produced for 3 types of rice for the year 2015-2020. Soalan pertama. Find simple relative price index untuk rice X for the year 2020, 2015 as the base year. Okey, yang pertama Mama nak tahu rumus simple relative price dulu. Siapa sempat salin tadi? I sama dengan P1 over P0. P1 over P0 darab 100. Rumus dulu. Lepas tu kita akan tengok rice X. Kita akan tengok X saja dah. X, harga dia. Tengok harga tau, harga. Harga dia 2015 RM2, 2020 RM2.50. Jadi soalan dah bagi tahu dah. 2015 ni sebagai tahun asas. Jadi Mama Z pun ganti harga pada tahun 2020. RM2.50. Harga pada tahun 2015 RM2. Darab 100. Mudah je. Yang penting jangan kalut. 2.5 bahagi dengan 2 darab dengan 100. So Mama Z dapat 1, 2, 5. Sama tak? Lawak. Sama? Ni jawapan kita. 1, 2, 5 indeks dia. Okey. Mama Z teruskan lagi. Jawapan ada tulis tak mana-mana? Tak ada tulis. Mama Z buat video dah tak? Okey. Next, Mama Z nak jawab B. Simple relative quantity. Tapi kali ni untuk rice Y. 2015 as the base year. Okey, rumus dulu. I sama dengan pilih rumus dulu. Kuantiti dah. Jadi Q1 per dengan Q0 darab dengan 100. Boleh? Okey. Nilai Q1 berapa? Q1. Kita kena tengok kuantiti sekarang ni. Kuantiti. So, 5,000 bahagi dengan 7,000. Kenapa Mama ambil yang Y tu?
Sebab soalan memang minta yang Y ni. Dia minta. Lepas tu kita tekan kalkulator. Okey, kalau Mama tekan kalkulator, tak tekanlah 5,000 tu. Mama tekan 5/7 darab 100. Okey, so Mama dapat 71.43. 429. 429. Mama ambil 3 decimal places. 3 decimal places. Exam nanti ikut soalan. Soalan akan mention nanti bila exam. Tapi kebiasaannya nak selamat 3 lah. Okey, ada soalan tak? Example 1B? Tak ada. Masa awak kira example 1A nanti, ada sampai F ni. Ni awak isi sini A. Sini B. Sini C, ada ruangan dah. Cuma Mama nak rujuk table. Kalau tak ada table, tak nak buat. Okey, soalan C. Soalan C, simple aggregate price index of 3 types of rice using 2015 as the base year. Okey, Mama Z nak rumus dulu. Apakah rumus aggregate price? I sama dengan rujuk rumus tadi. Hak atas tadi. Ni. Hak atas tadi ni. Ni. Aggregate price awak ni. Ni. Okey. Jadi rumusnya ialah jumlah P1 per dengan jumlah P0 darab 100. Okey. Bolehkah? Tak boleh royak? Boleh. Sebab Mama bagi tahu tu terang, tajuk ni mudah. Mama yang tak pernah ambil account, tak pernah ambil pernah lah ambil account. Yang tak belajar serius dalam ekonomi pun Mama tahu, bila buat ni Mama faham. Okey, ready Ni rumus dia dulu. Yang penting rumus. Okey, so Mama tengok price sekarang. Price sekarang RM2.50, RM2.60, RM2.80. Okey, Mama Z kena tambah semua tu. RM2.50 tambah RM2.60 tambah RM2.80 per dengan itu price sekarang. Price pada tahun 2015 pula. Okey, iaitu RM2 tambah RM2.20 tambah RM2.40 darab dengan 100. Faham ke? Baik ke? Baik. Lepas tu kita memang perlukan bantuan kalkulator lah. Buat per siap-siap. RM2.50 tambah RM2.60 tambah RM2.80. Mama tak buat 80 kat belakang tu kan. Sebab jimat masa. Yang bawah RM2 tambah RM2.20 tambah RM2.40. Mama letak situ darab 100. Semua kalkulator telur kira kita. Jadi jari kita ni kena berhati-hati. Dapat jawab apa gitu. Tukar ni. 119.697. Inilah jawapan kita. Ni jawapan comel. Tak ada persen apa-apa kat belakang dia. Ni dia. Okey, tu Mama Z guna rumus C lah. Sebenarnya Mama Z dah susun soalan ni ikut rumus di atas sebab kita nak terang supaya proses mengajarnya jadi cepat. Kita guna contoh yang sama. Okey, next. Mama pergi kepada soalan D. Soalan D pula Mama Z nak jawab simple aggregate quantity. Jadi rumus ke atas I sama dengan jumlah, sebab ada aggregate tu jumlah, kuantiti semasa
per dengan jumlah kuantiti base year darab dengan 100. Dah. Okey. Kemudian Mama pun tengoklah dekat soalan kita ni, kita nak tengok tentang kuantiti pula. Kuantiti tahun 2020. Jadi Mama Z kena tambah dululah. 6,000 tambah 5,000 tambah 8,000 per dengan kuantiti pada tahun 2015, iaitu 5,000 tambah 7,000 tambah 4,000 darab 100. Okey, so kalau kita kira yang ni, awak akan dapat guna bantuan kalkulator saja, jangan congak lah. Cuma kalau contoh, kalau nak congak ya, 6 tambah 5, 11, 19. Awak boleh buat 19,000. Boleh juga macam tu. Yang bawah 5 tambah 7, 12, 16. Jadi 16K. Boleh juga. Okey, kemudian darab dengan 100. Lagi banyak awak buat latihan, awak dapati sebenarnya awak boleh ringkaskan banyak benda. So, awak dapat 118.75. Yang ni kebetulan tak ada nombor kat belakang. Kebetulan tak ada nombor. Kalau ada, Mama Z tulis tu. Tak ada nombor kat belakang. Okey, so setakat yang kita buat soalan D, boleh faham ke lagi? Boleh, Mama. Boleh. Okey, kita nak sambung lagi. Kita nak habiskan 11.2 ni. Kita kena buat soalan E dengan F lagi. Okey, sekarang ni soalan tanya, kata kuncinya ialah average. Bila average, kita kena bilang ni, sejenis, dua jenis, tiga jenis. Jadi nilai N sama dengan 3. Macam tu. Kemudian dia nak average tentang price. Jadi Mama Z kena ada rumus dululah. Rumus kejap Rumus I sama dengan 1 per N jumlah ratio price darab 100. Salin rumus dia dulu. Okey, so kita masukkan nilai I sama dengan N kita tadi 3. Okey, kita tengok price dulu. Okey, kita tengok ni. Ni maksudnya kita selalu kena guna pemadam lah nanti. Okey, price yang pertama Mama Z tengok RM2.5 per RM2. RM2.5 per RM2. Ratio dia. Tambah dengan Mama Z pergi yang kedua untuk beras jenis yang kedua, RM2.6 per yang ini. RM2.60 per dengan RM2.20. Okey, tambah dengan yang last kali RM2.80 per dengan RM2.40. Okey, jangan lupa darab dengan 100. Itu perbezaan yang kita kira yang sebelum ni. Yang tadi kita tambah gitu je. Yang ini kita tambah dia punya nisbah. Jadi kena hati-hati juga guna kalkulator. 1/3. Okey, kemudian ada kurungan. Yang pertama ada nisbah 2.5 per dengan 2 tambah 2.6 per dengan 2.2 tambah 2.8 per dengan 2.4. Okey, tutup dan darab 100. Sekali je kita tekan kalkulator. Tu dapat jawapannya ialah 119.95. Mama Z round off Patutnya 949 kan? Bolehlah. 949. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Kalau you all kira tiba-tiba dapat jawapan lain daripada Mama Z, bagi tahu.
Kok Mama Z careless semasa tekan kalkulator. Sebab lama dah tak buat latihan ni, setahun dah. Okey, sampai situ boleh? Boleh Mama. Boleh Mama. Boleh. Sebab dia just masukkan nilai dalam rumus je. Jadi pelajar akaun, kalau soalan ni nanti dia keluar banyak, kalau boleh skor banyak markah, dia akan memberi pelajar peluang untuk dapat A soalan ni berbanding soalan lain. Inilah soalan yang paling baik sepanjang Mama Z mengajar lah. Ni paling baik. Dia bagi rumus, dia bagi nilai. Tugas kita masukkan nilai dengan hati-hati sahaja. Okey, selesai E. Last. Okey, F. Average juga, cuma kali ni kuantiti. Jadi, dia hampir samalah. I sama dengan 1/3. Cuma nilai nisbah sekarang merujuk kepada kuantiti. Yang pertama, 6,000 per 5,000 tambah 5,000 per 7,000 tambah 8,000 per dengan 4,000 darab dengan 100. Kita tekan kalkulator. 1/3. Okey. Kurungan. Kita ada sekarang 6,000. Tapi kalau awak nampak contoh kalau awak perasan, ni nanti mati kan? Ni awak nampak dia mati ni. Jadi dalam kalkulator, kalau nak jimat, awak buat 1/3. Kurungan ni awak cuma buat 6/5. Boleh. Penulisan je tak boleh buat macam tu. Kalkulator boleh. Tambah dengan 5/7. Okey, tambah dengan 8/4. Boleh. So, kita dapat jawapannya 130,476. Macam mana? Okey? Okey. Mudah je kan? Mudah saja. Baru 30 minit. Nak habis dah. Okey. Ruangan untuk mengira Mama Z dah sediakan di sini. Setiap ruangan ni pun Mama Z sediakan video. Maksudnya pelajar boleh study lah. Okey, boleh study. Sebab kita bagi 2 contoh sahaja dalam ni. 2 contoh sahaja. Okey. Untuk buat contoh yang kedua. Tadi contoh yang pertama. Okey, cuma sekarang ni Mama Z kena ajar sikit lah. Okay, ajar sikit sebab dalam contoh ni tak tanya tentang interpret. Okay, dia tak tanya tentang interpret. Jadi Mama Z ajar interpret. Okey, kat sini Kalau Mama Z dapat 125 ni. Okay, macam mana kita nak interpret dia? Okey, oleh kerana ni tentang price. P ni price Jadi kesimpulannya, the price. Kalau lebih pada 100, increase by 25%. Dia lebih 25%. Compare to the base year. Itu cara kita interpret. Kalau soalan tanya, find the index, the price index and interpret your answer. Jadi awak kena bagi yang warna hijau tu. The price increased by 25% compared to the base year. Okey. Yang kedua pula ni, tentang kuantiti. Untuk yang ini kurang ke lebih? Kurang ke lebih? Kurang. Berapa kurang? 100 tolak 71.429. Tu kurang. Okey, sebab dia kuantiti, the quantity
kurang kena guna perkataan decrease. By, berapa dah tadi? 28.571. 571. Compare to the base year. Kena macam tu. Kalau lebih, kita kena bagi tahu increase. Kalau kurang, kita kena bagi tahu decrease. Ingat tu kata kunci Mama Z bagi. Okey, yang ini increase ataupun decrease? Increase. Increase. Yang ini pun increase. Yang ini pun increase. Yang ini pun increase. Boleh? Tu dia tajuk 11.2. Okey, Mama teruskan dengan tajuk 11.3. Kita cuba habiskan tajuk 11 pada hari ini. Okey, Mama Z belum tengok lagi bentuk soalan UPS. So, better kita bincang dulu benda ni lah. Okey, kita jangan bincang benda yang tak pasti lagi. Kita bincang yang ini. Okey, tadi kita ada 6 rumus. Kita akan ada lagi 4 rumus. Jumlah rumus semua sekali ada 10. Okey, ada 10 rumus. Cuma pelajar kena baca betul-betul ayat dia lah. Kalau dia nak less payers price index, maka inilah rumusnya. Jadi kena baca betul-betul ni. Less payers price index. Sebab dia ada lagi satu less payers quantity index. Benda yang berbeza tu. Yang ni rumusnya warna biru. Awak tak payah hafal, dia bagi. Kemudian ada yang ketiga, Pashi price. Yang keempat, Pashi quantity. So, kalau Mama Z jadi pelajar, exam nanti Mama Z terus koyak rumus. Terus koyak letak dekat meja. Seletik letak kat meja. Sebab kita kena rujuk rumus betul-betul. Kita tak boleh main hentam saja rumus. Mesti ikut rumus yang dia nak. Okey? Dari segi teori kita dah habis tajuk 11. Cuba sekarang kita nak buat latihan je deh. Okey, so sekejap Mama Z perlu salin rumus ni, takut lupa. Sekejap Mama Z nak copy sekejap. Nak gunting rumus ni. Sebab nanti nak guna kat bawah tak nampak pula. Okey, so sekarang ni Mama Z nak buat soalan example 2 ni. Soalan ni. Okey, so Mama Z letak rumus kat sini sebagai guideline. Okey, soalan pertama. Okey, setiap ruangan ni ada tempat kosong ni. Tu tempat awak nak menulis dah. Jangan tulis kata-kata lah. Mama Z je sebab Mama Z perlukan nilai ni. Table ni Mama Z perlukan. Okey. So yang pertama, less payers price index. Okey, nak guna rumus mana? 1, 2, 3 atau 4? Pilih rumus dulu. Nombor 1. Rumus nombor 1 dulu dah. Okey, kita pilih rumus nombor 1. Kena tengok molek ni sebab nampak mudah tapi nak buat sendiri nanti Masya Allah payah rupanya pelajar kata. P1 Q0 per dengan P0 Q0 darab 100. Awaklah orang yang last belajar tajuk ni. Tahun depan tak ada dah. Last ni. Okey, so sekarang ni Mama Z nak ganti nilai. Nak ganti nilai. Yang pertama, P1. Mana satu P1? P1. RM2.50 darab dengan Q0. Darab dengan 6. Darab dengan berapa?
Q kosong 5,000. Kena tengok molek dah. Tidak mata kita jadi juli nanti. Tambah dengan RM2.60. Mama ingat tak payah buat kurungan banyak lah, nanti pelajar ikut. Darab dengan 7,000. Tambah dengan RM2.80. Darab dengan 4,000. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Okey, tu baru atas. Okey, tu baru ke atas. Okey, perkan dengan P kosong. Ni. RM2. Q kosong dia sama. Yang warna merah ni sama. Kemudian RM2.20. Darab dengan 7,000. Tambah dengan RM2.40. Darab dengan 4,000. Darab dengan 100. Ini I. Tugas kita, mata kita kena pandai baca table tu. Lepas tu, jom yang ini kena tekan kalkulator sama-sama dengan Mama Z. Mama Z lupa dah dia punya jawapan akhir. Okay, awak tekan, Mama Z tekan. Takut Mama Z salah. 2.5 darab 5,000 tambah 2.6 darab 7,000 tambah 2.8 darab 4,000 per 2 darab dengan 5,000 tambah 2.2 darab 7,000 tambah 2.4 darab 4,000. Darab dengan 100 terlupa. So awak dapat berapa? 119. Perpuluhan 714. Okey, double check jawapan Mama Z. Mama Z careless. Betul je Mama. Betul. Siapa yang salah kira, dia memang kalkulator dia keluarkan jawapan juga, tapi salah lah. Okey, jadi awak tak perlu membazir masa kira yang atas dapat berapa, kira yang bawah dapat berapa. Tak payah. Terus kira guna kalkulator, kira semua. Cuma Mama Z minta kerjasama, hati-hati. Kita berhati-hati saja. Okey. Seterusnya, Mama Z nak buat soalan B. Dan soalan B tu, Mama Z akan guna rumus yang kedua. Okey. So, I sama dengan rumus dia. Ni kat tepi tu ada. Jumlah Q1 P0 per dengan jumlah Q0 P0 darab 100. Mama Z guna rumus ni. Jadi, kena hati-hati. Q1 berapa? 6,000. P1 kita, P0 kita RM2. Tambah 5,000 darab RM2.20. Tambah 8,000 darab RM2.40. Per dengan Q0. Yang ini tadi akan jadi 5,000. Q0. Yang ini akan jadi 7,000. Yang ini akan jadi 4,000. Dia berubah yang ini. Yang tadi Q1, yang bawah Q0. Yang lain sama. Sama.
Jangan lupa darab dengan 100. Okey, jom kita kira dapat berapa. Okey, pecahan 6,000 darab 2 tambah 5,000 darab 2.2 tambah 8,000 darab 2.4 per dengan 5,000 darab 2 tambah 7,000 darab 2.2 tambah 4,000 darab 2.4. Jangan lupa darab dengan 100. So, Mama Z dapat 120,571. Betul tak? Jawapan Mama Z. Betul. So, kalau dia suruh interpret, contohnya interpret, kita nak kena bagi tahu yang ini increase 19.714% compare to the base year. Ayat dia sama je. Yang ini pula increase 20.571% compare to the base year. Jadi secara keseluruhannya, nak tahu cuba contoh-contoh ni, sebenarnya tajuk ni adalah tajuk yang sangat mudah. Okey. Mama Z tinggal C dengan D. Nanti belajar terus buat. So, untuk kelas A2T, T10, Mama Z dah settlekan tajuk yang paling hujung dulu dengan awak. Sebab kita bertemu di tengah-tengah sekarang ni, kebetulan awak masuk tajuk 5 dan Mama Z tak ada pun niat nak buat tutorial tajuk 5 secara serius lagi. Sebab kita akan tunggu UPS untuk tajuk 5 tu, kita akan bincang masa tu. Jadi Mama Z gazetkan dahulu, ajar dulu yang ini, nanti time yang ini nanti Mama Z terang tajuk 5 semula. Okey, boleh ke? Boleh? Okey. So, kalau pelajar boleh, okey, sekejap Mama Z tutup dulu recording ni.